Tahukah kamu, dalam bahasa Melayu terdapat 4 jenis ayat utama yang perlu kita belajar berdasarkan tujuan dan maksud ayat itu diucapkan. Di sini saya telah menyenaraikan jenis-jenis ayat itu. Ia terdiri daripada ayat nyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan. Tapi topik kita pada kali ini adalah berfokuskan kepada ayat penyata sahaja dahulu. Apakah itu ayat penyata, Denny? Memaparkan penyataan untuk memperihalkan suatu keadaan atau peristiwa, mengandungi subjek dan predikat, diakhiri dengan tanda noktah. Vika, saya masih kurang fahamlah. Boleh awak terangkan secara ringkas apa itu ayat penyata? Okey, ayat penyata adalah ayat yang diucapkan dengan tujuan atau maksud untuk membuat suatu kenyataan. Misalnya, menyatakan ataupun memberikan sesuatu keterangan tentang sesuatu hal atau berita. Ayat jenis ini disebut sebagai ayat berita ataupun ayat keterangan. Okey Denny, terdapat 2 aktiviti yang perlu kita lakukan pada hari ini. Yang pertama adalah mengenal pasti struktur ayat penyata. Dan yang kedua, membina ayat penyata berdasarkan gambar dan frasa yang diberi. Okey Vika, saya pun dah tak sabar nak belajarnya. Mari kita fahami dahulu struktur ayat penyata. Ia terdiri daripada subjek, predikat dan keterangan. Ayat penyata dimulai dengan subjek dan diikuti oleh predikat, dan dalam ayat penyata juga mempunyai frasa keterangan. Subjek merupakan siapa ataupun apa yang melakukan tindakan, manakala predikat adalah penerangan apa yang dilakukan oleh subjek, dan keterangan pula merupakan frasa tambahan yang hadir pada kedudukan selepas frasa kerja atau frasa adjektif. Okey, mari kita lihat contoh ayat 1. Sampai Encik Ali akan menghadiri kursus itu pada hujung minggu ini. 1B, pada hujung minggu ini Encik Ali akan menghadiri kursus itu. Adakah anda perasan sebenarnya ayat ini mempunyai maksud yang sama walaupun struktur susunan ayat itu berbeza? Seperti yang anda lihat, ayat pada 1A iaitu pada hujung minggu ini merupakan keterangan yang digunakan selepas predikat, iaitu menghadiri kursus itu. Walaupun begitu, keterangan boleh dijadikan sebagai permulaan ayat yang mengandungi subjek dan predikat seperti 1B. Mari kita lihat contoh lain ayat penyata. Vika, kenapa ada tulisan yang berwarna merah, biru? Cuba awak lihat tulisan yang berwarna merah. Tulisan yang berwarna merah merupakan subjek dan yang hitam adalah predikat. Perkataan rumah, panggilan dan penonton merupakan kata nama am, manakala yang berwarna biru adalah kata nama khas. Seperti yang kita tahu, subjek ini merupakan kata nama yang ada dalam ayat. Kata nama terdiri daripada kata nama am dan kata nama khas. Oleh itu, rumah itu merupakan kata nama am. Jadi, rumah itu akan dijadikan subjek dalam ayat pertama. Manakala tulisan berwarna biru adalah kata nama khas. Ia boleh dijadikan subjek mahupun keterangan sesebuah ayat. Cuba lihat contoh ayat 3 dan 4. Di sini saya telah menyediakan rumus SKOP, iaitu subjek, predikat, objek dan penulisan untuk membina suatu ayat nyata. Dalam soalan 1 terdapat frasa yang diberi, iaitu pasaraya, kereta, kakak
kita untuk pergi ke pasar raya. Mari kita lihat aktiviti kedua, iaitu aktiviti membina ayat penyata berpandukan gambar dan frasa yang diberi. Mari kita lihat soalan yang pertama. Di situ ada gambar 4 orang dan beberapa ekor haiwan. Frasa yang diberi ialah berjalan, kaki, kami. Okey, subjek kita adalah kami sebab dalam gambar menunjukkan beberapa orang. Seterusnya, kata kerja adalah berjalan. Jadi, kita jadikan berjalan sebagai kata kerja. O ialah objek. Objek yang sesuai adalah kaki kerana berjalan kaki, dan perluasannya adalah ke Zoo Melaka. Jadi, ayat penyata bagi soalan pertama ini adalah kami berjalan kaki ke Zoo Melaka. Sebelum topik kita berakhir, saya ada sediakan beberapa tugasan yang boleh dibuat oleh anda untuk menguji kefahaman anda mengenai ayat penyata. Anda boleh memberhentikan seketika slide saya ini dan imbas kod QR yang saya sertakan ini. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada anda yang hadir ke pembentangan saya hari ini.